Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita dengan menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Fiqhul Manhaji jilid yang keempat berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Sambungannya di muka surat 744 berkaitan dengan perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Perempuan yang haram dikahwini, dinikahi. Islam mensyariatkan dan menggalakkan perkahwinan seperti mana yang telah kita bincang sebelum ini. Sememangnya Islam menggalakkan kita supaya berkahwin. Dah menjadi sunnah dalam kehidupan kita. Nabi suruh kita ni berkahwin. Nabi kata an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nabi kata nikah itu sunnahku, dan barang siapa yang tak beramal dengan sunnahku, dengan cara dia bernikah ini, ia bukan daripada kalanganku. Tanpa ada keuzuran saja-saja tak nak kahwin, maka Nabi kata ia bukan daripada kalanganku. Nak gambarkan pada kita, nikah ini ialah satu tuntutan, satu ibadah di dalam Islam. Islam mensyariatkan dan menggalakkan perkahwinan. Salah satunya paling besar pada kita, nikah itu sebagai satu syariat. Satu syariat dalam Islam. Bukan hawa nafsu semata-mata, bahkan ianya menjadi satu pensyariatan. Ianya jadi satu sunnah dan ianya jadi satu ibadah. Nikah kahwin ni jadi ibadah kalau ianya kena dengan kaedah dan tata cara yang digariskan oleh syarak. Tapi kalau tak kena dengan cara, dia jadi maksiat. Sama laki perempuan tanpa ikatan nikah yang sah, dia tak jadi ibadah, dia jadi maksiat pula.
Maka atas sebab tu nak pastikan ianya jadi sebagai sumber ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan ganjaran di sisi Allah, maka setiap apa yang kita lakukan baik dalam bab nikah kahwin ataupun apa saja urusan dalam kehidupan kita, kita pastikan garis panduan kita ialah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ia bertepatan dengan syariat, di sana akan mendatangkan kebajikan, di sana akan mendatangkan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Islam mengharamkan berkahwin dengan beberapa golongan perempuan. Pun begitu, walaupun kahwin itu ibadah, walaupun kahwin itu satu pensyariatan, satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ingat juga Islam mengharamkan berkahwin dengan beberapa golongan perempuan. Bukan semua jenis perempuan. Bahkan ada bentuk larangan-larangan tertentu yang haram kita kahwin dengan perempuan-perempuan, yang insya-Allah akan kita bincang pada malam ini. Pengharaman itu dilakukan kerana beberapa sebab. Pasal apa Allah Ta'ala haramkan kita kahwin dengan golongan-golongan tersebut? Dengan sebab ada sebab-sebab tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu yang digariskan kepada kita. Antaranya sebagai satu penghormatan dan penghargaan kepada perempuan tersebut, seperti mengahwini ibu kandung sendiri. Haram mengahwini ibu kandung sendiri. Kerana benda? Kerana ia merosakkan keturunan. Islam ni datang pada kita dengan ada maqasidus syar'iyah. Ada maqasid, ada tujuan datangnya Islam. Ada 5 maqasidus syar'iyah. Salah satu daripada 5 tersebut nak jaga keturunan. Nak jaga keturunan. Dengan kaedah mana jaga keturunan? Iaitu dengan jaga keturunan tersebut dengan kaedah nikah kahwin itu dilakukan dengan kaedah-kaedah yang digariskan oleh Islam, iaitu dengan perempuan-perempuan yang dibenarkan oleh Islam. Hubungan itu ialah hubungan yang sah melalui ijab kabul yang sah. Tak boleh sewenang-wenangnya. Pasal nak jaga keturunan. Walaupun pada zaman kita pada hari ini yang merosakkan keturunan ini begitu luas di zaman kita pada hari ini. Anak tidak sah taraf saja kalau kita tengok pada kajian semasa daripada tahun 2000 ke 2010, lebih daripada 200,000 angka anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf tu bahasa lembut, bahasa kasar sikit dia panggil anak zina, ataupun orang dulu panggil anak haram. Tapi orang tak guna dah bahasa tu, pasal nak jaga sensitiviti golongan-golongan yang terlibat. Maka kita tukar bahasa kepada anak tidak sah taraf. Sebab tu saya sentuh sebelum ini, dengan sebab bahasa yang lembut ini, maka makin hari makin meluas. Anak tidak sah taraf ni makin hari makin bertimbung-timbung sana sini. Orang tak ambil hirau sangat masalah berkaitan dengan nak jaga keturunan. Tahu-tahu dapat cucu, majlis walimatul uruh tak ada, tiba-tiba tahu-tahu dapat cucu, tahu-tahu dapat anak. Hak tu bagus lagi tu, pasal dia tak bunuh. Bagus lagi, kira bagus, kita boleh terima lagi tu, pasal dia tak guna sifat kehayawanan, sifat kebinatangan dalam menguruskan perkara tersebut. Hak kita duk tengok dalam surat khabar, duk tengok dalam Facebook, duk tengok dalam WhatsApp kita duk baca tiap-tiap hari tu, nak tutup aib. Saya tengok hak terbaru disebarkan dalam YouTube, disebarkan dalam WhatsApp, disebarkan melalui Facebook. Dia nak tutup aib ni, dia buat macam mana?
dia potong. Dia kelarkan satu persatu. Kepala entah ke mana, kaki suku, tangan suku, tuh badan suku. Sama hari ni tuan-tuan. Pasal benda tu, pasal nak tutup aib. Kadang-kadang jumpa dalam tandas, kadang-kadang jumpa dalam kolam, kadang-kadang jumpa dalam semak. Ni paling kita takut pada hari ni. Kerana benda? Kerana nak tutup aib. Kerana nak tutup aib tujuan. Lalas sekali dia hilang pertimbangan, bukan sekadar melakukan zina, tetapi pada masa yang sama terlibat dengan bunuh. Ni dosa. Semua dosa besar belaka tu. Zina pun dosa besar. Bunuh lagi besar daripada dosa zina. Tapi benda ni berleluasa zaman kita pada hari ni. Bertimbung-timbung dosa tu. Dosa selepas syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas kufur pada Allah Ta'ala, maka dosa benda. Dosa iaitu dosa bunuh. Dosa bunuh seseorang itu tanpa hak yang sebenar. Itu dosa besar. Baru pergi yang lain. Tapi berleluasa hari ini berlaku kes bunuh. Lebih-lebih lagi melibatkan anak-anak yang tak berdosa. Anak tu tak berdosa. Siapa buat dosa tu? Mak dia dengan ayah dia. Walaupun tidak sah taraf. Tapi benda ni berlaku cara berleluasa zaman kita pada hari ini. Pasal benda? Pasal pendekatan, pencerahan berkaitan dengan nak jaga keturunan itu tidak menyeluruh di zaman kita pada hari ini. Kita mengaji bab-bab tertentu dalam bab ibadah, ada kita buat dalam bab ibadah, dalam bab solat. Kita perinci daripada dulu sampai hari ini cerita bab solat. Tu pun banyak lagi benda-benda yang kita tidak faham. Banyak lagi orang-orang tak faham dalam bab masbuk muafiq. Banyak lagi keliru. Apatah lagi lah dalam bab-bab hak kita sentuh sekali-sekala. Solat hak kita sentuh tiap-tiap hari. Hak kita solat 5 waktu hari semalam. Tiap-tiap masjid ada cerita berkaitan dengan hukum hakam solat. Dalam keadaan itu sekalipun ramai lagi orang terbabas dalam bab solat. Apatah lagi dalam bab berkaitan dengan nikah kahwin ni, jarang-jarang je. Jarang-jarang ada cerita tuan-tuan. Nak kahwin baru pergi kerusuh kahwin. Kerusuh perkahwinan tu pun dengan sebab benda. Dengan sebab wajib ada CJ kerusuh tu. Pasal kalau tak ada CJ kerusuh tu tak luluh. Pengesahan perkahwinan tu tak luluh. Tapi dengan sebab benda tu wajib, wajib ada, pergilah. Bayar RM80, pergi kerusuh, lepas tu dapat CJ. Kadang-kadang CJ dapat, ilmu dapat tak? Kadang-kadang ilmu tak dapat. Kadang-kadang duit sampai, CJ dapat, orang tak sampai. Orang tak pergi tuan-tuan. Nama ada, IC ada, orang tak ada. Ni zaman hari ni tuan-tuan, semua dah jadi duit. Sebab tu zaman saya pegang penolong pendaftar nikah dulu, kita tanya itu ini, kadang-kadang sedih tuan-tuan. Sedih. Pasal kita tanya benda-benda hak asas pun kadang-kadang dia tak tahu nak jawab benda. Kita suruh mengucap, kadang-kadang dia tak tahu. Suruh baca qul huwallah pun tak tahu. Tanya solat tak, dia kata sekali-sekala ustaz. Biasalah muda. Tengok zaman hari ni kan. Kadang-kadang datang jumpa kita pakai gelang, pakai apa ni, rantai, macam-macam datang jumpa kita. Zaman saya pegang penolong pendaftar nikah dulu, kalau dia datang nak cok borang dengan kita, memang tak lepas lah. Buka dulu lah gelang ke apa benda hak bercanggah dengan syariat. Dia kata berkira lah ustaz ni bukan emas pun. Dia ingat pakai gelang tu gelang emas je tak boleh. Rantai tu rantai emas je tak boleh. Semuanya hukum haram. Bila mana kita ambil pakaian perempuan letak pada orang lelaki, haram leka. Dia kata bukan apa pun ni ustaz, ni plastik je. Plastik kan ada kan tulis situ Adidas, tulis situ benda Nike. Dan seumpamanya zaman hari ni getah je tu. Dia marah kita tuan-tuan kalau kita suruh buka. Tapi memang kita kena suruh buka. Masa tu dia nak suruh, dia nak pada kita, masa tu dia dengar cakap kita kan. Maka masa tu memang suruh mengangkak, dia mengangkak ni.
Buka dia kata. Tak boleh ke ustaz? Haram ni. Saya baru tahu lah rupanya. Nasib baik ustaz bagi tahu. Kan? Kadang-kadang dia buka depan kita je. Masa nak sign tu dia buka, letak situ. Masa nak balik dia minta balik. Kalau minta balik lepas dia pakai balik dah ni. Dia pakai balik lah jawab dia tu. Depan kita je dia buka. Lepas tu saya buat macam mana? Kata semua tu mai sini. Tak boleh pakai lah lepas ni. Kata semua masuk poket saya kata. Ustaz nak pakai ke? Tak pakai kita tuan-tuan. Kita nak buang lah. Masuk dalam tong sampah mana-mana. Rezeki siapa-siapa lah. Jadi besi buruk lah. Jawab dia. Tu zaman hari ni tuan-tuan. Terdesak baru nak belajar. Pasal apa pergi kerusuh kahwin? Dengan sebab berhajat kepada sijil kerusuh tadi penting tuan-tuan. Sijil kerusuh tu penting. Kalau di Kelantan tuan-tuan, tak kerusuh pun tak apa. Bagi siapa? Bagi hak mengaji agama, ada sijil Pak Sanawi tuan-tuan, tak lagi kerusuh. Pasal dia tahu dah belajar dah benda ni tuan-tuan. Hak pergi kerusuh tu sehari 2 hari je. Hak kita belajar Pak Sanawi ni berapa tahun? Pak Sanawi 4 tu maksud 4 tahun yang lalu. Tu tak kira lagi peringkat mana, peringkat ijazah, peringkat diploma, peringkat ijazah. Tak payah kerusuh. Hak kerusuh ni siapa? Hak mengaji sekolah menengah yang tak ada basic agama, tak ada sijil agama, kerusuh lah dia. Kalau di Kelantan sini tak kira ada sijil agama ke, tak ada sijil agama ke, semua kena kerusuh belaka. Kalau saya nak kahwin, saya kena kerusuh. Saya memang tak pernah kerusuh ni. Tak pernah kerusuh nikah tuan-tuan. Masa nak kahwin dulu tunjuk ijazah je. Penolong pendaftar nikah kampung tuan-tuan, ada sijil Pak Sanawi dia tengok, oh ada ijazah ni, tak berani nak tanya. Tak berani nak tanya tuan-tuan. Pasal dia tengok mengaji lebih pada dia, benda ilmu tak ada pun. Lebih kadang-kadang tuan-tuan hak mengaji Pak Sanawi ni lagi hebat tuan-tuan, orang dulu. Jangan main-main. Orang dulu Pak Sanawi dulu tuan-tuan, kalau nak banding dengan ijazah pada hari ni, kalau nak letak tuan-tuan, nak buat bandingan, punya kehebatan orang dulu tuan-tuan walaupun Pak Sanawi. Dululah, kalau Pak Sanawi hari ni SMU tu belum tentu lagi. Kalau cerita hak dulu tu, hak dulu, power orang dulu, dia mengaji sungguh tuan-tuan. Sekolah hatap dulu. Kita hari ni sekolah ekor, masjid ekor, surau ekor, semua ekor belaka. Mewah kita hari ni, selesa kan? Moga-moga dengan selesa ada pada hari ni, ilmu kita dapat sama dengan orang dulu, bahkan lebih hebat daripada orang-orang dulu. Sepatutnya macam tu. Tengok, pengharaman itu dilakukan kerana beberapa sebab. Antaranya sebagai satu penghormatan dan penghargaan kepada perempuan tersebut, seperti mengahwini ibu kandung sendiri. Allah Ta'ala haramkan seorang itu kahwin dengan ibu kandung sendiri sebagai nak bagi penghormatan kepada ibu kandung, nak bagi penghormatan kepada anak tu sendiri. Kalau tidak jadi bercelaru tuan-tuan, bercelaru. Kalau anak boleh kahwin dengan mak boleh kahwin dengan anak, bercelaru tuan-tuan. Nak panggil benda kat tu, tak tahu nak panggil benda kan. Okey, kalau setakat panggilan tu okey lagi, ianya bercanggah dengan syariat, kerana dia boleh menyebabkan rosak keturunan. Dah jadi maqasid syariah. Saya sebut dah tadi, salah satu maqasid syariah nak jaga keturunan. Maqasid syariah ni ada 5. Yang pertama nak jaga agama ataupun nak jaga akidah. Yang kedua nak jaganya nyawa. Yang ketiga nak jaga harta. Yang keempat nak jaga keturunan. Yang kelima nak jaga akal. Nak jaga akal. 5 ni, kemana saja kita pergi, 5 ni perlu dijaga tuan-tuan. Digariskan kepada kita melalui syariat, nak jaga 5 perkara ni. Kita tengok lagi. Antaranya kerana fitrah semula jadi manusia tidak mengingini perkara tersebut, seperti mengahwini anak perempuan dan adik-beradik perempuan sendiri. Memang fitrah manusia ni memang tak boleh tuan-tuan.
Adik-beradik sendiri, mak dengan anak, itu bukan fitrah manusia. Bukan fitrah semula jadi manusia. Fitrah ni benda, fitrah ni asal manusia. Bersih nilai keturunan tadi bukan dengan kaedah tersebut. Antaranya kerana matlamat perkahwinan itu menjaga kehormatan tidak dapat dicapai dengan sempurna apabila mengahwini kaum kerabat yang rapat seperti berkahwin dengan anak saudara atau cucu perempuan. Kahwin dengan anak saudara, kahwin dengan cucu perempuan. Ini kerana pergaulannya dengan mereka adalah terlalu rapat. Bila mana rapat, maka kehormatan tadi tuan-tuan, macam mana? Mak saudara dengan anak saudara, macam mana? Dekat macam mak tuan-tuan. Kehormatan tadi tuan kena jaga. Islam bawa datang pada kita tujuan pengharaman tadi nak jaga penghormatan tu. Nak jaga kehormatan. Antaranya lagi kerana di antara matlamat perkahwinan ialah untuk menyusun binaan dan hubungan kekeluargaan. Nak susun binaan dan hubungan kekeluargaan. Oleh itu diharamkan berkahwin dengan anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan susuan. Haram dengan anak perempuan, dengan cucu-cucu perempuan, anak susuan, semua tu haram. Kerana benda? Kerana matlamat perkahwinan itu ialah nak susun binaan. Bila mana nak susun binaan, dia tak terbina dengan ahli keluarga, hak memang ahli keluarga kita dah tuan-tuan. Biar susun tadi tak ada kaitan tali menali dengan kita. Nak kena macam tu. Dengan sebab tujuan dan matlamat ini, Islam mengharamkan perkahwinan sebahagian golongan perempuan dengan sebahagian golongan lelaki, dengan sebahagian golongan lelaki. Maknanya ada hak sempadalah. Orang lelaki dia nak kahwin dengan perempuan tertentu je. Orang perempuan nak kahwin dengan lelaki-lelaki tertentu je. Tak boleh dengan ada tali menali berkaitan dengan nasab keturunan. Mak saudara, pak saudara, adik-beradik, dan seumpamanya. Berikut adalah keterangan kepada pengharaman tersebut. Digariskan pada kita berkaitan dengan keterangan berkaitan dengan pengharaman yang kita ceritakan tadi. Perempuan yang haram dikahwini, perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua. Perempuan yang haram dinikahi, dikahwini terbahagi kepada dua. Yang pertama, haram buat selama-lamanya. Sampai bila-bila kita haram kahwin dengan perempuan tu. Ni dia panggil haram mu'abbad, dia panggil haram mu'abbad. Dengan maksud haram tersebut haram selama-lama, abadan abada, tak boleh kahwin. Kalau kahwin pun sah tak? Kalau kahwin sekalipun ada saksi, sekalipun ada wali, sekalipun sah tak nikah tersebut? Tidak sah nikah tersebut. Sekalipun ada saksi yang mengesahkan sah, saksi kata sah ketika itu, secara hakikatnya sah tak? Tidak sah ketika itu. Pasal mana? Pasal perkahwinan tersebut melibatkan perempuan yang haram mu'abbad. Lepas ni kita sentuh satu-satu. Haram mu'abbad ni golongan mana? Haram selama-lamanya. Yang kedua, haram untuk sementara waktu. Haram, tapi lepas badan ni halal balik. Contohnya kita kahwin dengan isteri kita. Adik isteri kita ataupun kakak isteri kita tu haram tak kita kahwin? Kumpulkan dua adik-beradik dalam satu masa, boleh? Tak boleh, haram. Haram tersebut dia panggil haram benda tu, haram mu'aqqad. Dia panggil haram berwaktu selepas daripada isteri kita meninggal dunia. Contoh ni maka bila mana tak ada dah kita, isteri kita tak ada, boleh kahwin tak dengan adik isteri kita? Boleh. Sebelum ni boleh tak? Sebelum ni tak boleh. Pasal isteri kita masih ada. Isteri kita masih lagi isteri kita. Tidak ada pembatalan sama ada dengan sebab mati ataupun dengan sebab berlaku
perceraian dan seumpamanya. Maka dengan sebab tu haram tersebut dia panggil haram muakkad. Muakkad ni dengan maksud berwaktu, ada tempoh masa tertentu, haram lah buat seketika, sampai satu masa nanti boleh kahwin. Boleh kahwin. Okey, tengok kita pergi satu-satu. Okay, yang pertama tadi haram selama-lamanya. Maksud haram selama-lama ataupun haram muabbad itu ialah perempuan yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki untuk selama-lamanya, walau bagaimanapun keadaan dan ketika. Selama-lamanya. Ibu mertua kita, ibu mertua kita, contoh ni, kita kahwin dengan anak dia, lepas tu mak mertua kita. Kalau anak dia mati, anak hak jadi isteri kita tu mati, dengan mak mertua kita tu boleh kahwin tak? Tak boleh. Sempadan mana tak boleh? Selama-lama. Tu dia panggil haram muabbad, dia panggil. Kena tahu ni benda ni. Tengok, oi, mak muda lagi ni. Kena mak kahwin awal lagi. Anak umur 25, mak baru umur apa? Mak baru umur 40. Tiba-tiba kahwin setahun, anak meninggal. Tengok mak. Ayah mertua kita pula meninggal. Pula dah. Tengok, aduh, lain macam ni. Boleh tak? Boleh ataupun tidak? Tak boleh. Qadar mana? Qadar selama-lamanya. Walaupun dari licin ke, apa benda ke menjadi tarikan kita, haram selama-lamanya. Jangan main-main benda ni. Sebab tu kita kena rujuk, tuan-tuan. Rujuk balik pada pakar dia, ahli dia dalam bab ni, baru selesai masalah. Kalaulah kita tak rujuk pada orang-orang tertentu yang bidang, yang ahli dalam bidang tersebut, maka besar kemungkinan benda ni akan berlaku, tuan-tuan. Benda ni berlaku, tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni, luah ni, zaman hari ni. Okey, tengok sebab pengharaman selama-lamanya. Pasal apa jadi haram selama-lama? Haram untuk selama-lamanya disebabkan 3 faktor. 3 faktor haram jadi selama-lama tadi. Yang pertama, faktor haram kahwin buat selama-lamanya dengan perempuan tersebut. Saya buat contoh tadi, ibu mertua ataupun ibu kandung kita, ataupun banyak lagi lah sini. Faktor pertama, faktor pengharaman, iaitu hubungan keturunan nasab. Faktor hubungan keturunan nasab. Macam mana keturunan nasab? Contoh, ibu dengan anak haram selama-lama pasal keturunan ataupun nasab, dia panggil selama-lama. Bukan ibu saja, nenek dia pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Hubungan nasab, adik-beradik, hubungan nasab tu. Okay. Yang kedua, hubungan perkahwinan. Haram selama-lama juga hubungan perkahwinan. Mana dia hubungan perkahwinan? Kalau saya contohkan tadi, kita kahwin dengan dengan si perempuan ni, mak pada perempuan tu, mak mertua kita, tu dia panggil hubungan perkahwinan. Haram dengan sebab hubungan perkahwinan tu haram buat selama-lamanya. Selama-lama haram. Lepas tu faktor penyusuan. Faktor penyusuan, contohnya anak susu kita. Anak susu kita, kita ni menyusukan seorang hamba Allah dalam tempoh bila tu? Dalam tempoh belum lagi sampai umur 2 tahun. Bayi ni belum sampai umur 2 tahun, tiba-tiba kita menyusukan dia sebagai anak susuan. Berapa kali kenyang tu? Kena 5 kali kenyang. 5 kali kenyang bagi susu tu. Bila mana jadi anak susu dengan 5 kali kenyang tersebut, syarat umur apa tadi? 2 tahun ke bawah. Kalau 2 tahun ke atas tak boleh, tidak jadi ayah susu lah.
Jadi pasal lebih homo menyusu lagi. Maknanya 2 tahun ke bawah, kalau dia menyusu 5 kali kenyang syarat dia jadi anak susu. Bila mana jadi anak susu, haram tersebut jadi haram selama-lama. Siapa haram tu? Anak tu, kalau kita menyusukan anak tadi tu anak lelaki, haram kahwin dengan mak dia tu. Lepas tu adik-beradik dia bersama juga. Adik-beradik susuan. Lepas tu ayah susu tu, ayah pun sama juga, tak boleh juga. Dia jadi macam tu dalam bab susuan. Ni 3 kategori ni dia panggil haram buat selama-lamanya. Yang pertama, haram dengan sebab keturunan nasab. Yang kedua, haram dengan sebab perkahwinan. Yang ketiga, haram dengan sebab penyusuan. Penyusuan ni zaman hari ni jarang ada nak berlaku hari ni. Orang dulu-dulu ni banyak, ada juga, tapi jarang ada berlaku zaman kita hari ni. Bagus sebenarnya tuan-tuan. Anak susu ni bagus tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita pergi menyusu dari dengan siapa? Menyusu dengan perempuan-perempuan solehah. Kita dapat anak, tiba-tiba ada seorang ustazah, orang yang soleh, orang yang solehah, kita pergi suruh dia menyusu anak kita, maka dengan sendiri jadi anak susu dia. Walaupun dia anak kita, tapi kita suruh dia menyusu. Supaya supaya susu tadi bila mana dihisap oleh bayi yang belum tempoh umur 2 tahun ni, dia membesar tadi dalam keadaan terangsang minda melalui susu daripada ibu yang solehah tersebut. Dia ada kesan besar tu. Kesan besar tuan-tuan. Tapi tak buat dah zaman hari ni. Jarang-jarang jumpa. Jarang-jarang jumpa. Belum apa-apa lagi susu kambing, susu lembu roh. Susu kambing, susu lembu tuan-tuan. Macam-macam jenama ada, macam-macam nama hari ni ada. Belum sampai kat rumah lagi, doktor bagi susu roh. Susu siapa tu? Susu lembu. Susu kambing. Tapi antara 2 susu ni mana lebih aula? Susu kambing lebih aula. Di negara-negara barat ni ambil susu kambing. Kita hari ni ambil susu lembu. Sepatut kita kena ambil susu kambing juga kan? Susu kambing. Ada hot fresh ada hari ni tuan-tuan. Ada jual malam ni. Tokek susu ada depan kita ni. Tokek susu kambing. Bagus tuan-tuan. Bagus. Ni saudagar susu ada depan kita. Bagus, teruskan tuan-tuan. Kerana Nabi suka tuan-tuan. Susu kambing ni tuan-tuan, Nabi suka, Nabi minat dengan susu kambing ni tuan-tuan. Tapi orang kita hari ni banyak duk minum susu lembu tuan-tuan. Susu-susu di pasaran tuan-tuan untuk baby ni tuan-tuan, banyak susu lembu hari ni. Bak tu belum apa-apa mula nak jadi lembu tu. Duk tepak terajam mak ayah zaman hari ni benda ni tuan-tuan. Duk sepak terajang guru-guru di sekolah, duk cala kereta, duk bocorkan tayar kereta guru di sekolah dengan sebab ni punca awal ni tuan-tuan, yang perlu kita selidik balik ni benda macam ni. Sebab tu lebihnya nilai susu ibu ni kita kena semak balik tuan-tuan. Dalam tempoh berapa tahun tu? 2 tahun paling-paling tuan-tuan. 6 bulan pertama tu, 6 bulan pertama tu bagi susu ibu. Tapi seelok-eloknya dalam tempoh 2 tahun. Jarang dah nak jumpa hari ni dan 2 tahun. Dia kata cepat tua. Cepat tua dia main menyusu sampai tempoh 2 tahun. Jadi cepat tua. Tu zaman hari ni tuan-tuan. Pelik zaman hari ni. Sebab tu kualiti anak-anak hari ni dah makin hari makin makin jauh daripada nilai Islam yang sebenar. Pasal hak Nabi ajar, hak digariskan pada kita melalui syariat kita, makin hari makin ketandusan pada hari ini. Jadi moga-moga kita hak mengaji ni kita guna tuan-tuan. Kita guna pakai. Moga-moga anak kita tuan-tuan, anak yang hebat dalam masyarakat tuan-tuan. Hebat untuk diri sendiri, hebat untuk keluarga, hebat untuk agama, hebat untuk segala-gala tuan-tuan. Kita nak macam tu. Kita tengok
Kita pergi salah satu. Haram kerana hubungan keturunan nasab. Haram kerana hubungan keturunan nasab. 7 golongan yang diharamkan kerana hubungan keturunan ataupun dengan sebab nasab. Yang pertama, ibu. Ni haram buat selama-lamanya. Dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan. Ibu, lepas tu nenek sebelah ibu, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Ni haram buat selama-lamanya. Buatlah macam mana sekalipun, memang nikah tersebut tidak sah, tuan-tuan. Tidak sah nikah tersebut. Golongan ini diistilahkan sebagai usul. Diistilahkan sebagai usul manusia kerana dianggap sebagai asal kepada seseorang manusia. Ni usul dia panggil. Ibu, lepas tu nenek, sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibu. Ni dipanggil asal, usulnya. Tidak boleh dikahwini salah seorang daripada golongan ini. Buat selama-lamanya, apa cara sekalipun, memang tidak sah nikah kahwin tersebut. Dengan usul, sama ada ibu ataupun nenek sebelah ayah, nenek sebelah ibu. Selama-lama tak boleh kahwin. Seterusnya, yang kedua, anak perempuan. Ni haram selama-lama juga. Ayah dengan anak perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Tamu anak perempuan tadi ya. Ni pecahan yang kedua. Anak perempuan, cucu perempuan. Cucu perempuan daripada mana ni? Cucu perempuan daripada anak perempuan kita, cucu perempuan daripada anak lelaki kita. Kedua-dua jenis cucu ni, sama ada daripada anak lelaki ataupun daripada anak perempuan kita, haram juga buat selama-lamanya. Bukan sekadar tu, cicit pun sama juga. Cicit perempuan kita ni atuk dah jadi. Cucu kita kahwin, dapat anak perempuan pula. Cicit kita dia panggil kan? Cicit kita, haram juga kita kahwin, buat selama-lamanya. Haram juga. Dan seterusnya lah, dan ke bawah turun. Dengan usul ni, dengan asal ni memang tak boleh. Islam titik berat benda-benda macam ni. Islam titik berat benda-benda macam ni, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, salah satu prasyarat dalam bab urusan nikah kahwin, tuan-tuan, dia nak CJ nikah. CJ nikah mak bapa. Mak bapa dia nak. Lepas tu berapa orang anak ke berapa tu? Dia nak kenal pasti anak ni anak sah tarah ataupun tidak. Dia nak tengok balik supaya benda-benda hak kita nak cerita ni tak berlaku, tuan-tuan. Benda-benda yang macam ni tak berlaku dalam masyarakat kita. Okay, seterusnya, golongan ini diistilahkan sebagai furu'. Golongan yang kita sebutkan tadi, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak perempuan, golongan ini diistilahkan sebagai furu', cabang manusia, kerana dianggap sebagai cabang kepada keturunan manusia. Mereka juga haram dikahwini, buat selama-lamanya, tak boleh kahwin dengan ayah buat selama-lama. Bunyi apa ni? Okey, kita bagi laluan pada laungan azan, lepas tu kita sambung balik.